Bagi mudah selanjutnya kita bersama dengan Abdul Muiz Murhalim iaitu pakar ekonomi MIDF Research yang bersedia pada ketika ini. Muiz, Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih kerana bersama dengan Niaga Awang di pada pagi ini. Pertama sekali Muiz, adakah ini 2.25% ini kenaikan 25 mata asas kena dengan jangkaan MIDF Research sendiri, dan secara umumnya juga bagaimana untuk kita melihat dengan ekonomi negara yang kian asasnya kian kukuh pada ketika ini? Adakah kita melihat bahawa mengapa kenaikan OPR ini dilakukan sekarang? Itu persoalan orang ramai. Kalau boleh diterangkan juga. Okey. Ya, bila kita tengok keputusan yang dibuat oleh Bank Negara untuk menaikkan OPR kepada 2.525%, ini memang bertepatan dengan jangkaan kami. Bila kita lihat ekonomi negara semakin meningkat dan bertambah merancak pasca pandemik ini, saya kira kita boleh baca Bank Negara akan mula menarik semula secara berperingkat sokongan moneteri yang diberikan sebelum ini untuk mengurangkan kesan kelembapan ekonomi akibat pandemik. Selain itu, melihat kepada trend kenaikan inflasi teras atau core inflation, bagi saya ada tanda-tanda peningkatan perbelanjaan juga mula memberi kesan inflasi ke atas harga barang. Namun, kalau kita tengok kebanyakan kenaikan harga barang adalah disebabkan masalah tekanan kos pengeluaran yang tinggi dan juga masalah perbekalan. Dan kalau kita lihat pada penyata dasar moneteri, Bank Negara juga berpendapat inflasi secara umumnya sebenarnya masih dalam keadaan yang terkawal. Cuma bila kita sebut tentang sama ada kenaikan ini perlu ataupun tidak, saya yakin ada yang tidak bersetuju kerana kenaikan OPR ini akan memberi kesan khususnya kepada mereka yang akan terkesan dengan kenaikan bayaran balik pinjaman. Cuma dari sudut pembuat dasar, penetapan OPR ini juga mengambil kira kestabilan. Jadi keputusan ini perlu dibuat kerana OPR yang rendah berisiko menyebabkan inflasi mungkin akan lebih tinggi di masa akan datang, dan yang keduanya mungkin berisiko menggalakkan pengambilan hutang yang berlebihan. Jadi untuk memastikan kestabilan ekonomi untuk jangka panjang, risiko ini perlu dikawal kerana kita tidak mahu kita keluar dari satu krisis dan masuk kepada krisis ekonomi yang lain pula nanti. Abdul Muiz, kalau kita teliti penyata dasar moneteri yang dikeluarkan Bank Negara, terdapat kebimbangan mengenai pertumbuhan ekonomi global, dan selain itu Bank Negara juga menjangka prestasi ekspor negara akan lebih sederhana melihat kepada suasana ekonomi luar baru-baru ini. Dan adakah kita perlu bimbang keadaan ekonomi akan lebih perlahan dalam masa terdekat? Memang betul ada kebimbangan pertumbuhan ekonomi global mungkin akan terjejas kerana melihat kepada kesan perang di Ukraine dan juga kenaikan inflasi global. Selain itu ada juga terdapat kebimbangan ekonomi besar seperti Amerika Syarikat mungkin akan mencatatkan kemelesetan ataupun recession jika Fed terus menaikkan kos pinjaman dengan agresif. Mungkin inilah sebabnya bila kita tengok dalam penyata dasar moneteri, Bank Negara berpendapat prestasi perdagangan antarabangsa mungkin akan lebih sederhana. Tapi secara umumnya bila kita lihat kedudukan ekonomi negara berada dalam keadaan yang lebih baik, khususnya aktiviti dalam negeri. Ini dijangka akan terus kekal positif kerana kesan daripada pembukaan semula ekonomi negara dan juga pembukaan semula sempadan antarabangsa, yang mana kita menjangkakan ini akan memberi galakan kepada peningkatan aktiviti ekonomi tempatan. Secara umumnya kami di MIDF Research, kami yakin ekonomi negara mampu untuk berkembang lebih pesat sebanyak 6% pada tahun ini, itu lebih kuat berbanding 3.1% pada tahun lalu. Abdul Muiz, kalau kita melihat juga untuk kita perlu bersedia dan juga menjangkakan kenaikan OPR, secara realitinya mungkin ada kenaikan lagi kita jangkakan untuk mesyuarat akhir pada September ini dan juga suku pertama nanti. Namun berapa angkanya? Kerana unjuran penganalisis dan juga firma-firma kajian berbeza-beza. Bagi Abdul Muiz sendiri, berapa kenaikan yang bersesuaian untuk kita lihat mungkin menjelang suku pertama tahun depan? Macam yang saya katakan tadi, apabila kita tengok kedudukan ekonomi terus berkembang dan aktiviti semakin rancak dan kita berada pada keadaan yang lebih stabil, kita perlu bersedia akan ada lagi pelarasan OPR ke paras yang lebih tinggi dan lebih normal. Kalau mengikut ujuran kami di MIDF Research, kami menunjurkan OPR akan dinaikkan lagi sebanyak 25 mata asas pada mesyuarat dasar moneteri pada bulan September nanti. Dan secara umum kalau kita lihat pendapat di pasaran menyasarkan
OPR akan dinaikkan semula ke paras 3% pada tahun hadapan. Okey, Muiz, terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami pada pagi ini. Kita membincangkan tentang kedudukan OPR dan juga jangkaan kita bergerak ke hadapan dan juga justifikasi kenaikan OPR tersebut.